Okay, sementara kita nantikan rakan-rakan kita yang lain relax dulu. Sementara saya set up dulu punya paparan Okey, selamat datang Danish Danish Azwan. Mana pula sekejap paparan ni tak keluar lagi ni. Mana pula paparan nak present ni? Baru keluar. Okey. Paparan presentation tak keluar pula. Macam mana nak ngajar? Okey. Okey, nanti kita tunggu dulu beberapa orang. Okey, selamat datang Arina Rosyada dan juga Razik. Okey, kelas PDPR Sign pada hari ini. Okey, belum mula lagi, kita akan mula tepat pada jam nanti jam 12 nanti baru kita mula. Hari ini kita akan masuk pada tajuk baru, iaitu udara, komposisi udara. Satu yang saya fikir, saya rasa semasa di sekolah rendah pun kita dah belajar mengenai udara. Okay, ini senang sajalah. So nanti saya akan cuba tanya sikit-sikit apakah pengetahuan sedia ada mengenai udara. Lagi 2 minit sebelum kita bermula. Lagi 2 minit sebelum kita bermula. Saya juga masih menantikan pokok-pokok yang ditanam. Tak ada siapa pula hantar. Tak ada hantar, tak ada lah. Kau punya tahap persuaan tu. Saya tak boleh nak buat apa lah. Maksudnya, tak mau lah tu. Tak mau TP6. Kau nak TP3. Boleh juga nak TP3 pun. Tak ada. Mudah je. Mudah je nak membuktikan bahawa keperluan untuk pertumbuhan tu hanya ada 3 saja. Okey, air, udara dan suhu yang sesuai. Tak perlu tanah. Tanah pun tak perlu. Adakah cahaya perlu? Tak perlu juga. Cahaya pun tak perlu juga. Cahaya hanya nak buat makanan. Okey. Lupa tengok mesej-mesej ni. Ada dia mau tulis mesej ni. Mak Faris dia tulis. Okay.
Okey, lagi 1 minit. Selamat datang kepada Noreen Angelin dan juga Siti Fariza. Siti Fariza ni siapa dia punya ni ha? Siti Fariza Okey, selamat datang juga. Kita akan mulakan. Okey, dah pukul sudah pun masuk pada pukul 12. Jadi kita akan terus start kita punya pengajaran. Okey. Okey, so saya sudah nampak lah dia punya ni ya. Dia punya paparan tu nampak lah ya. So, dia dah nampak. Okey. Kita try dulu. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera ya. Untuk hari ini adalah minggu sebelum bercuti ya. Satu minggu sebelum bercuti ataupun 5 hari sebelum bercuti ini, bercuti selama lebih kurang 1 minggu ataupun 9 hari lah biasanya. Jadi lepas tu kita akan tertunggu-tunggu sama ada bersekolah ataupun tidak. Okey. Sekolah ke tak sekolah ke? Tak tahu lagi. Okey. So sama-sama tunggulah berita dalam TV you tak ada, kita sambunglah kelas kita macam ni ni. Macam mana dah ini tahun kita online je kerjanya Okey. Komposisi udara seperti yang dipaparkan di kamu punya skrin handphone tu. Kalau kamu landscape kan, jangan tegak lintang kan. So bila kamu tekan dekat kawasan yang boleh besar tu, nanti dia nampak paparan tu lebih besar sikit lah. Kotak tu tekan, dia tekan pada presentationnya slide tu, nanti dia besar sikit kan. Gambar kamu pun dia jadi kecil. Okay, nampak jelas sikit lah Okay, so kita akan tengok komposisi udara. Okay, komposisi udara ini adalah sebenarnya sambungan daripada bab 5 tu. Dia sambung lagi semula yang bab 5 tu. Ada unsur, sebatian dengan campuran. So ini adalah dia punya salah satunya antara unsur, sebatian dan campuran tu, salah satunya adalah udara. So nanti kita akan tengok udara ni kategori mana. Sama ada dia unsur, sebatian ataupun campuran. Okey, so kita tengok di dalam udara kita, apakah yang terkandung dalam udara? Apakah yang terkandung dalam udara? Okey, ini yang biasa dah saya fikir pelajar-pelajar dah sangat-sangat biasa dua ni, oksigen dengan karbon dioksida. Sangat-sangat biasa. Selalu sangat dah disebut-sebut. Dalam mana-mana ni pun sikit oksigen, karbon dioksida. Tapi yang sebenarnya udara yang kita sedut ni, yang semua kita sedut ni terdiri daripada nitrogen yang paling banyak sekali 78% ni. Oksigen 21%, karbon dioksida 0.03%. Okey, 0.03%. Gas-gas nadi 0.97% menjadikan dianya adalah 100%. Sekarang ni yang kita sedut ni adalah udara nama dia Udara adalah sejenis gas yang kita tengok dekat sini, perkataan ini adalah campuran. So campuran ini bermaksud udara adalah kategori dia campuran. Okey. Udara adalah kategorinya adalah campuran. Ingat balik unsur, sebatian, campuran. Campuran ini kalau nama dia campuran bermaksud dia boleh dipisahkan secara fizikal. Oksigen kita boleh pisahkan, karbon dioksida kita boleh pisahkan Gas-gas nadir. Gas-gas nadir walaupun 0.97%, dianya adalah terdiri daripada helium, argon, neon, xenon dengan krypton. Okey.
Itu adalah gas-gas nadir dan komponen lain. Dia campurlah gas-gas nadir dengan komponen lain yang bukan dalam kategori udara, ya, tapi berada di dalam udara adalah mikroorganisma, wap air dan juga habuk. Dia ada juga dalam udara kita, ya, tapi dia bukan gas. Dia dalam bentuk mikroorganisma, wap air dengan habuk lah. Kuantiti komponen-komponen ini sangat kecil dan sering berubah bergantung pada masa dan tempat. Sebagai contoh, wap air di kawasan hutan atau wap air di kawasan hutan atau selepas hujan, betul kot, adalah lebih banyak berbanding dengan hari panas di kawasan gurun. Hutan sebab ada banyak pokok, jadi pokok-pokok ni dia menghasilkan ataupun menjalankan proses transpirasi. Transpirasi ni proses kehilangan air melalui daun, jadi banyaklah lembablah kawasan hutan tu, sebab kehilangan air melalui daun banyak berlaku. Kalau kawasan gurun sangat panas, daun tak ada, pokok pun kurang, jadi wap air tu kurang kat kawasan gurun, kat kawasan hutan lebih banyak. Okey, so itu perbezaannya. So ini kat bawah ni, ini cara tapai. Ni cara tapai. Cara tapai ni kau buat bulat macam pecahan tu. Itu kau pecah-pecah kan. Boleh tengok. 78% ini. Ini nitrogen. Okey. Nitrogen dia banyak lah. Oksigen sini. Ni oksigen. Lepas tu karbon dioksida. 0.03% je. Di dalam udara dia 0.03% je sebab tu pokok dah banyak. Okey. So kita nak pusing ini karbon dioksida dengan oksigen tu, Betul gas-gas nadi, gas-gas nadi. Gas-gas nadi tadi lah macam neon, xenon, argon, krypton ni, Okey. Ini cara tapai dia lah. So dekat tepi ni ada eksplorasi sains sikit. Sesetengah penyakit seperti sesama dan batuk disebabkan mikroorganisme dalam udara. Batuk tu sebab ada mikroorganisme lah. Batuk ke bersin ke kan. Habuk tak tahan. Saya pun tak tahan. Kalau ada habuk, habislah sehari tu. Mau bersin sajalah. So sekarang ni sudah mudah untuk mendapat pelitup muka. Jadi bila mudah mendapat pelitup muka ni, jadi senanglah sikit kita pakailah pelitup muka semasa kita mengemas-gemas tu kan. Okey, ini adalah suatu eksperimen. Sayangnya kita masih lagi berada dalam PDPR, tak boleh buat eksperimen. Tanda aras air. Okey, satu soalan. Ini ada lilin, kita bakar lilin tersebut, lilin ni bukan bakar kat sini. Bukan yang ni. Yang ni. Okey, bakar. Okey, nampak? Ni satu soalan daripada saya lah. Menjawablah nanti. Janganlah diam je. Okey, kita tengok. Saya kena tengok saya punya handset. Handset saya dengan paparan kamu mesti sama. Kenapa air tu naik banyak ni? Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Open. Okey, nanti. Ini aras air. Kan, aras air. Nanti air tu kenapa naik banyak ni? Bila padam je lilin tu, dia akan naik sini. Iaitu 1/5 daripada ini 1, 2, 3, 4, 5. Naik sampai had ni, had nombor 1 ya. 1/5. Kenapa naik 1/5? Kalau kamu tak nak jawab, kamu mesej kat sini. Saya buka mesej saya. Kenapa naik sampai kawasan Belorik tu aja? 1/5 aja daripada kawasan balang gas tu. Dia ada kaitan dengan peratusan udara tadi tu. Jawablah sikit, akan senyap je kan. Yang kalau kita buat pembakaran, gas apa yang digunakan ni? Ni gas apa yang digunakan? Kalau buat pembakaran. Diam je ni, tak tahu ke?
Ha? Type pun tidak. Homer ni ada. Api Apa dia? Api fosil? Alamak tak dengar lah. fosil. Api fosil. Oh. Bukan. Gas. Yang gas yang terlibat dalam pembakaran udara. Apa benda? Pembakaran lilin ni memerlukan gas. Kalau tak ada gas tu, lilin tu tak terbakar tu. Apa gas yang menyebabkan lilin boleh menyala, boleh terbakar? Salah satu gas daripada semua ni tadi. Salah satu gas daripada ni. Ni kan, nitrogen, oksigen, gas-gas nadi, karbon dioksida ni. Salah satu gas tu pembantu pembakaran. Kalau gas tu tak ada, dia tak terbakar lah kita punya ni. Gas mana yang membantu pembakaran? Tulis dekat situ, tak apa. Tulis dekat mesej, tak apa. Gas mana yang membantu pembakaran? Jawablah seorang. Nanti nak masuk dalam YouTube tak cantik. Cuba jawab seorang. Tak tahu. Hidrogen. Hidrogen daripada Norel. Norel ni. Itulah masuk lambat. Norel lui. Cuma tengok catapai saya besar ni. Kalau kat handset tu nampak catapai tak? Cuba bagi respon sikit. Nampak. Nampak. Ya Allah, kuat. Nampak. Sebabnya saya guna earphone ni. Sekali kamu respon, ya Allah, terkejut telinga ni tau. Nampak kan? Norel punya jawapan tu dekat dengan mesej saya ni. Dekat mesej tu kamu pun nampak. Hidrogen. Mana ada hidrogen dalam catapai tu? Ada nitrogen, oksigen, gas-gas nadi dengan karbon dioksida je. Hidrogen mana ada. Jadi jawapan hidrogen bukanlah. Jawapan apa? Kau nak guna apa koma ni? Guna apa nak terbakarkan lilin tu? Udara apa yang menyebabkan dia terbakar? Udara yang menyebabkan pembakaran ni sama macam udara yang kita bernafas ni. Gas apa yang kita bernafas? Gas apa yang kita bernafas? Oksigen. Ya, oksigen. Jadi untuk pembakaran pun gasnya adalah oksigen. Okey. Oksigen kan, gasnya adalah oksigen. Oksigen berapa peratus? Oksigen tadi. Oksigen berapa peratus? Oksigen berapa peratus? Tak tengok, tak tahulah. Tak tahulah. 21%. Oksigen adalah 21%. Tengok ni. Kalau udara ni 100%, 1/5 daripada 100%. Berapa? 100%. 1/5 daripada 100%. 100 bahagi 5, berapa? Dia lah. Bahagi pula. Tineshwar bagi 20. Jadi 20. Okay. Bila dia naik 1/5 je. 1/5 daripada balang gas. Kalau dia naik semua sekali sampai ke sini, sampai atas ni, ini dah 100% gas oksigen. Oksigen bukan 100%. Oksigen cuma 21%. Kalau 21%, bermaksud dia akan naik had 1/5 saja daripada balang gas ni. Okey, ini kita buat eksperimen. Bila pembakaran dilakukan, dia hanya gunakan gas oksigen saja. Dia akan guna gas oksigen je. Dia akan gunakan gas oksigen saja. Gas lain dia tak membantu pembakaran. Gas lain ada lagi dalam balang gas ni. Kalau api tu dah padam, bermaksud gas oksigen dah habis. Ada ruang kosong yang ditinggalkan oleh oksigen tu. Sebab tu air ni boleh naik. Air ni boleh naik. Sebab ada ruang kosong yang ditinggalkan oleh gas oksigen tadi. Sebab tu naik 1/5. 1/5 ni bermaksud 20%. Jadi oksigen adalah 21%. Naik atas sikit lah. Yang sepatutnya. Tapi kita nak membuktikan bahawa ini adalah
ujian untuk membuktikan oksigen tu adalah 20% ataupun 21%. Okey. Pada akhir aktiviti, air akan naik 1/5. Nampak dia kata 1/5 daripada balang gas. Kenapa naik 1/5? Kerana dia 20%. Kira-kira oksigen ni kira-kira 21%. Hal ini demikian kerana hanya oksigen dalam udara digunakan untuk pembakaran lilin. Hanya oksigen sahaja yang boleh membantu dalam pembakaran. Yang lain tak boleh membantu. Yang lain ada kerja dia yang lain. Adakah udara suatu campuran? Tadi saya dah tulis atas sudah tadi dah. Adakah udara satu campuran? Adakah udara satu campuran atau sebatian? Udara merupakan satu campuran. Okey, sebab dia boleh dipisahkan secara fizikal saja. Tadi dah pisahkan satu dah. Kita dah pisahkan oksigen daripada udara. Dengan bakar. Hilang dah oksigen. Dah tinggal gas lain. Masihkah anda ingat? Okey, masihkah anda ingat perbezaan antara campuran dan sebatian seperti yang dipelajari dalam bab 6? Mengapakah udara dikelaskan sebagai campuran dan bukannya sebatian? Ini kerana sebab udara tu boleh diasingkan secara fizikal. Inilah. Salah satu kaedahnya adalah penyulingan berperingkat. Okey, kita boleh asingkan. Okey, ini dia. Penyulingan berperingkat merupakan proses pengasingan campuran kepada pecahan yang berlainan berdasarkan takat didih melalui pendidihan dan kondensasi semula. Maksudnya bila gas tu kita dah bakar, dia akan jadi gas dan dia boleh jadi wap semula. Kondensasi semula. Salah satunya adalah teknik salah satunya untuk pengasingan tadi adalah pembakaran. Okey, kepentingan gas. Okey, kepentingan gas. Okey, kepentingan gas ni oksigen, karbon dioksida, nitrogen dengan gas nadi. Okey, kita tengok Yang pertama sekali oksigen. Oksigen ni untuk pembakaran. So kita dah tahu dah tadi. Saya ambil satu-satu lah. Kita besarkan satu-satu supaya paparan dalam handset lebih jelas. So, pernafasan biasa, kita pernah belajar mengenai pernafasan, biasa sangatlah. Oksigen tarik nafas, oksigen hembus nafas, karbon dioksida, tu perkara yang biasa umum yang kita belajar. Pembakaran tadi, pembakaran enjin roket pada altitud tinggi, boleh juga. Kimpalan dan pemotongan logam dalam industri, penyediaan pelbagai sebatian. Dia boleh campur-campur oksigen ni. Dicampur dengan bahan mineral, jadi oksida logam. Logam campur dengan oksigen, oksida logam. Karbon dioksida. Ini karbon dioksida adalah alat pemadam api contohnya. Contoh karbon dioksida dalam ni adalah bentuk serbuk. Alat pemadam api dalam bentuk serbuk lah. Dekat sekolah kita ada banyak. Ramai juga pelajar yang suka main-main. Padahal itu adalah untuk keselamatan. Tak boleh buat main-main. Okey, apakah kegunaan ataupun kepentingan gas karbon dioksida? Satu, fotosintesis. Dah biasa kita dengar. Pembuatan minuman berkarbonat. Nak minum air gas yang sedap-sedap tu, nak kena ada karbon dioksida. Barulah rasa sedap. Lepas tu bila kamu sedawa tu, gas keluar. Gas tu dah karbon dioksida. Alat pemadam api dengan kita karbon. Okay, nanti kita akan belajar kita karbon selepas ini. Nitrogen. Nitrogen ni biasa hasilan baja lah. Asid nitrik dan amonia. Kita nitrogen. Nitrogen cecair sebagai ejen penyejuk. Ini yang frost. Peti ais. Okay, dalam peti ais tu lah. Itu tak boleh kita pegang frost ni. Kita tak boleh pegang lama. Nanti tangan kamu jadi rosak. Habis kena frost hitam. Nitrogen, tapi dia bagus untuk pembekuan lah, kena cepat dan sehari dah beku dah air. Gas nadi ni biasa buat lampu untuk mentol.
Yang kamu tengok cantik-cantik mentol warna-warni tu, okey, terhasil daripada gas. Gas helium digunakan untuk mengisi belon udara dan belon gaji cuaca helium. Bila kamu tengok dekat pasar-pasar malam dulu, kalau biasa pergi dekat pasar malam ke apa ke, ada belon tu kalau kamu tiup pakai mulut, tak mau terbang. Kerana pakai gas helium, mau terbang. Macam mana boleh jadi macam itu? Dia berkaitan dengan ketumpatan. Ketumpatan bagi gas helium sangat-sangat kurang tumpat. Dia kurang tumpat. Bila kurang tumpat dengan udara, nanti dia boleh terbang. Gas neon digunakan dalam lampu iklan. Lampu iklan ni, kalau kamu tengok dekat kedai-kedai tu, ada board dia. Board kedai tu. Kalau nyala-nyala lampunya, dia guna ni lah. Neon. Gas argon untuk mengisi mentol. Okay. Argon mentol biasa lah. Okay. So, ini adalah contoh-contoh bawah ni. Kepentingannya, helium ataupun kegunaannya. So, helium, oksigen, karbon dioksida tu dah biasa lah. Helium ni untuk belon udara terbang tu lah. So, kita akan tengok kitar karbon. Kitar karbon ni adalah pusingan. Siapa yang guna, siapa yang ni bagus ke tak bagus. So, ni bagus lah. Kitar karbon ya. Kita keluarkan, ada orang yang akan gunakan. Okay. So, itu adalah kitar karbon. Okay. Dia mana-mana pun boleh bermula kitar karbon ni. So, kalau respirasi kat sini, kita akan keluarkan, kalau kamu tengok ada penanda merah biru tu. Kalau ini, kita akan di sini, di respirasi, dia akan keluarkan. Inilah karbon dioksida. Okey. Saya ada pen dulu lah. Okey. Ini keluar respirasi, dia akan keluarkan karbon dioksida, CO2 lah. Waktu respirasi ya. Jangan terkejut pula, memang tumbuhan boleh dua fotosintesis satu. Ni satu so respirasi je, bila dia respirasi dia keluarkan CO2. Semua keluarkan CO2. So CO2 ni ataupun karbon dioksida ni siapa yang akan gunakan? Yang gunakan adalah tumbuhan semula. Semula dia akan pergi ke sini. Semua ni, dia kan ikut anak panah ni, dia akan pergi ke sini. Kawasan sini kawasan warna biru ni. Pergi ke fotosintesis. Dia yang akan sedutlah gas-gas tersebut lah. Semua dia akan sedutnya. Okey, dia pun akan beri, sebenarnya dia akan bagi, keluarkan pada fotosintesis tu, dia akan keluarkan oksigen. Tapi dalam ni oksigen dia tak ada lah. Ini kita karbon dulu. Okey, so ada yang guna, ada yang bebaskan. Bila ada guna dan ada bebaskan, bermaksud nanti last sekali pokok tu yang akan guna balik. Guna dan bebaskan. Guna dan bebaskan. Okey. Macam manusia, kita keluarkan karbon dioksida. So, karbon dioksida tu kita keluarkan. Siapa yang akan gunakan adalah tumbuhan. Okey, semua-semua ni kesimpulannya, penyelamatnya, semua penyelamat ni adalah tumbuhan. Sebabnya tu pasal tumbuhan tu kita tak boleh nak tebang sesuka hati. So, ini adalah kitar karbon. Apakah tujuannya kitar karbon ya? Bagaimanakah kitar karbon mengekalkan kandungan gas karbon dioksida dalam udara? Kita tak boleh banyak sangat karbon dioksida dalam udara. Sebab nanti kalau terlampau banyak karbon dioksida di dalam udara, nanti dia akan boleh jadi tercemar lah, bahaya kepada kita. Kitar karbon adalah kitar yang mengekalkan kandungan karbon dioksida dalam udara dengan mengambil karbon dioksida dari udara dan mengembalikannya semula ke udara secara berterusan. Ambil dan kembalikan. Ambil dan kembalikan. Maksudnya dia akan pusing putaran. Putaran tu yang penting. Sebab tu saya cakap tadi, jangan potong pokok sesuka hati. Nanti dia akan menjejaskan dia punya kitaran tu lah. Okay, kitar karbon bermula dengan pengambilan gas karbon dioksida oleh tumbuhan hijau melalui proses fotosintesis. Haiwan yang memakan tumbuhan memperoleh unsur-unsur karbon daripadanya. Apabila tumbuhan dan haiwan mati, tumbuhan dan haiwan akan mereput. Perebutan yang dilakukan oleh
Bakteri dan kulit dalam tanah membebaskan karbon dioksida. Sudahnya pokok juga akan sedut balik karbon dioksida tu masa proses fotosintesis. Pembakaran bahan api fosil yang mengandungi karbon seperti arang batu dan petroleum juga membebaskan karbon dioksida, akan disedut juga oleh pokok apabila proses fotosintesis ataupun digunakan oleh pokok semasa proses fotosintesis. Semasa respirasi, kesemua tumbuhan dan haiwan juga membebaskan karbon dioksida semasa proses respirasi, pernafasan. Semua haiwan dan tumbuhan akan bebaskan karbon dioksida. Pokok tu juga ataupun tumbuhan tu juga yang akan gunakan balik karbon dioksida tu semasa proses fotosintesis. Jadi proses-proses seperti perebutan, pembakaran dan respirasi diseimbangkan oleh proses fotosintesis. So, kalau ikutkan pernyataan-pernyataan ini, jadi betul lah yang apa yang saya cakap tadi, bahawa pokok itu sangat-sangat penting untuk proses keseimbangan kitar karbon. So, ini kitar oksigen pula. Okey, kitar oksigen. Apakah kegunaan oksigen ini? Dia banyak. Dia ada banyaklah proses-proses yang berlaku dengan oksigen ni, kitar oksigen. Apabila fotosintesis tu dia keluarkan, ni starting kita bermula dengan fotosintesis, pergi sini. Proses fotosintesis akan keluarkan gas oksigen. Oksigen pula, apakah tugas-tugasnya? Dia boleh membantu pembakaran. Sini, dia juga boleh menyebabkan pengaratan. Sini, dia juga boleh membantu respirasi kepada haiwan dan juga tumbuhan. Okey. Semua-semua ni nanti dia akan jadi, kalau ini mati reput, haiwan katakan reput, dia akan jadi keluarkan karbon dioksida apabila proses perebutan itu berlaku. Pengaratan juga, bila lama-lama dia akan keluarkan karbon dioksida. Pembakaran juga, pembakaran tu akan keluarkan karbon dioksida, pergi balik semula, pergi ke pokok ni. Pokok ni lah sedut semasa proses fotosintesis. Okey, itulah tugas pokok tu. Okey, begitulah dia bekerja. Okay. So, ni pernyataannya. Bagaimanakah kitar oksigen mengekalkan gas dalam udara? Kitar oksigen adalah kitar yang melibatkan pengambilan oksigen daripada udara dan pengambilan oksigen semula ke udara secara berterusan. Ambil, guna, patah balik, pergi ke pokok. Pokok pun menggunalah karbon dioksida. Keluarkan oksigen. Ambillah. Pembakaran guna, pengaratan pun guna, perebutan pun guna. Oksigen yang diperlukan untuk proses respirasi, pengaratan dan pembakaran dan perebutan diperoleh daripada hasil fotosintesis. Oksigen tadilah. Fotosintesis tu yang mengeluarkan oksigen. Ini fotosintesis ni dia keluarkan oksigen. Oksigen ni siapa nak guna? Masa proses respirasi, proses pengaratan, proses pembakaran dan proses perebutan. Jadi je benda-benda ni semua, respirasi, pengaratan, pembakaran dan perebutan akan menyebabkan keluarnya gas karbon dioksida. So, siapa nak guna? Pokok balik, tumbuhan semula. Bila prosesnya? Masa proses fotosintesis. So, ini akan berulang-ulang. Bila berulang-ulang ni, dapatlah kita kekalkan komposisi gas dalam udara. Itulah komposisi udara yang kita akan belajar. Kita belajar pada hari ini. Okey, langkah-langkah mengelakkan gangguan. Sekejap saya tengok. Nak habis dah sini. Betul dah. Lagi sikit. 12.28. Betul dah tu. Okey. Langkah-langkah dia. Kalau diganggu sistem ni. Kita tunggu sekejap. Kita nak tengok. Dalam handset kamu ni. Okey, langkah-langkah mengelakkan gangguan kepada kitar oksigen dan juga kitar karbon. Satu, alam sekitar kita kian musnah akibat daripada aktiviti manusia seperti penerbangan. So, tak boleh penerbangan sesuka hati. Dia kena ada perancangan. Okey, penerbangan pokok dan penggunaan racun serangga dalam pertanian secara tidak terkawal. Juga penggunaan racun serangga dalam keadaan tidak terkawal tak boleh digunakan. Supaya gangguan itu tidak berlaku pada kitar oksigen dan kitar karbon.
Kalau lebihan karbon dioksida dalam udara kita, dia sangat bahayalah. Keadaan ini boleh menyebabkan peningkatan gas karbon dioksida. Ya, tak boleh. Pembakaran penerbangan dan juga racun. Dan mengganggu kitaran semula jadi seperti kitar oksigen dan kitar karbon. Antara kesan kepada hidupan dan persekitaran adalah pemanasan global dan juga kesan rumah hijau. Jadi pemanasan dan juga kesan rumah hijau. Kesan rumah hijau ni adalah terperangkapnya gas karbon dioksida tak boleh lepas keluar daripada atmosfera. Tak boleh lepas ke keluar lah. So dia akan terperangkap di satu lapisan di udara di atas sana. Itu bahaya. Kita nak dia lepas. Foto 7.4 menunjukkan beberapa langkah untuk mengelak gangguan kepada kitar oksigen dan juga kitar karbon. Satu, tak boleh pembalakan haram. Ini okey, kat sini pembalakan haram. Nombor 2, elakkan guna racun serangga. Nombor 3, bagusnya kita buat tanam semula. Nombor 4, elakkan asap kemerahan yang berlebihan. Nombor 5, tidak melakukan pembakaran hutan. Pembakaran hutan ni bahaya. Nanti kalau berlaku pembakaran hutan boleh jadi jerbu. Itu jadi lain pula penyakitnya. Okey, so kita tengok. Okey, selesailah. Sudah jelas kita pada hari ini. Jam pun dah menunjukkan 12.31. Okey. Jam pun dah menunjukkan 12.31. So, kelas kita sudah pun sampai ke penghujungnya. Okey. Jikalau adalah apa-apa agaknya persoalan, okey, nak tanya-tanya ke apa ke, bolehlah dibuat. Okey, kalau ada apa-apa persoalan yang ingin dilakukan, silakanlah. Kalau tak ada apa-apa, kelas pun dah 12.30. Selepas ini saya akan bagilah rakaman ni. Rakaman kepada kita punya ni lah, pembelajaran pada hari ini lah. So kelas 1A besok, tengoklah rakaman ini bagi yang tidak dapat join. Sama juga kelas 1M yang tak dapat join, tengok rakaman ni pada hari ini lah. Okey, ada apa-apa soalan? Tak ada. Tu. Tu. Kuat tau. Kau bila suara ada respon ya Rabbi. Terkatut telinga. Mana saya nak slow ni Aduh. Okey. Kalau tak ada apa-apa, tak ada soalan ni, sekian saja kita punya kelas Google Meet pada hari ini. Sekian, terima kasih. Masing-masing bolehlah left kita punya Google Meet. Okey, terima kasih dan jumpa lagi. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Bye. Oh, bye. Okay, cikgu. Thank you. Okay, welcome.